Kita dah sampai kepada nak buat conclusion ni. Saya tengok berarti dah banyak kumpul maklumat dan data-data untuk buat satu kesimpulan. Dengan bajet, mengikut kata Datuk Daniel, Datuk Naim, semuanya adalah bukannya dapat dikecapi dalam tempoh masa yang singkat. Jadi kena ada continuity di antara pihak yang melahirkan bakat di peringkat akar umbi dan termasuklah atlet-atlet yang sedang berjuang ketika ini. Jadi dari kacamata, sekali lagi daripada kacamata media, keseluruhannya bagaimana anda menulis atau melihat perkembangan yang sedang berlaku sekarang ini? Kalau daripada kacamata media, seharusnya kita nak tengok keputusan hasil dia lah yang sebenarnya. Betul. Kan daripada bajet. So kita mungkin boleh bagi tempoh macam katalah next, selepas ni ialah next untuk persediaan kita untuk ke SEA Games. So kita akan tengok kepada pencapaian di SEA Games pula macam manalah. Sebab kita nak lupakan, seharusnya kita nak lupakanlah kegagalan tahun ni. So kita nak pada bajet yang baru, so kita nak tengok perkembangan yang terbaru, hasil dia kita akan tengok pada SEA Games nantilah, kita tengok macam mana. Seharusnya kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik dengan pertambahan bajet ni, especially untuk 6 jenis sukan tu. Sukan sepak takraw, kita punya traditional sport, sukan bola sepak, sukan yang paling diminati yang jadi tumpuan, yang macam renang, badminton. Of course lah, kita nak tengok selepas Chong Wei siapa lagi yang boleh naikkan nama Malaysia, jadi kita jadi gegasi balik, gegasi badminton yang olahraga kita dulu ada. Sudah lama kita dah tak ada atlet yang boleh. Dulu saya memang pelari kecut. Tapi itulah tak digarap Datuk Daniel, tak digarap dengan betul. Pelari dah kecut. Okey, mungkin Datuk Daniel boleh bagi satu gambaran. Penanda aras bagi kita media adalah sasaran. Apabila tidak mencapai sasaran, maka dianggap gagal. Jadi pandangan Datuk Daniel. Itulah kita sudah, if everybody says we have failed. But that is past. Jadi apa kita kena ambil perhatian sekarang adalah to look forward, move forward. So yang saya nak katakan, no amount of money, suntikan peruntukan akan dapat hasil dengan dalam masa yang singkat. Yang penting pengurusan. Kita kena meningkatkan pengurusan tiap-tiap persatuan dan juga lain-lain stakeholders. Untuk masa jangka panjang, dan dengan itu saya harap jangan pula kita ulangi apa telah berlaku semasa rakan sukan dulu. Kita ada rakan sukan di mana sponsor telah beri pumping a lot of money, tapi semua dibazirkan, tidak berjalan. Tidak berjalan dengan lancar sebab pengurusan. Kita tak nak ulang perkara itu lagi. This is the thing we must ensure, that management of regardless of which body must be done well. Okey, baik. Tetapi sebelum saya terlupalah, bagi pihak Abu Bakar Atas ni, ketika kita bertugas di Incheon, kita juga merasakan bahawa Datuk Daniel telah melaksanakan tugas dengan begitu baik, dan saya kira wartawan juga bersetuju. Di mana saja venue yang kita berada, Datuk Daniel tetap berada, sempat juga belanja air dan belanja makan. Saya kira itu sudah. Saya kagum dengan Datuk Daniel sampai dah orang kata hari terakhir tu dia masih tak nak. Ya, Datuk Daniel masih ada. Kita masih tak capai 8. Which is good, Datuk Daniel. Thank you very much. Yang kita nak sebenarnya. Itulah saya kira, walau apapun seluruh persatuan harus duduk dan merasakan bahawa kegagalan itu kegagalan kita bersama sebenarnya, bukan kegagalan satu pihak saja, dan saya kira beban itu tidak harus ditanggung oleh pihak MSN saja. Baik, berbalik kepada apa yang dikatakan Datuk Daniel, secara kesimpulan mungkin Datuk Naim orang lama dalam bidang sukan, bukan saja basikal, tetapi secara keseluruhannya bagaimana Datuk Naim melihat ialah seperti dengan Datuk Daniel, sejumlah duit telah disumbang, telah dibuat untuk rakan muda satu ketika, tetapi tidak berjaya. Tetapi dengan bajet yang ada ini, apakah langkah seterusnya untuk memastikan bahawa bajet yang diperuntukkan itu digunakan sebaik mungkin, itu? Ya, peruntukan kewangan ni biasanya bergantung kepada keperluan, kegunaan, perancangan dan juga strategi. Jadi kalau perancangan strategi itu betul, periodization dia pun berjalan dengan betul, dapat dikawal dengan rapi, maka keputusan tu kita akan dapat capai. Misalnya Olimpik 2012,
dan juga sebelum itu ke Beijing 2008, kalau Great Britain belanja 100 juta pound, lebih kurang 500 juta ringgit, betul, bawa balik 9 pingat emas, kita belanja lebih kurang dalam 12 juta ke maksimum pun 16 juta ringgit. Ya, jadi kita tak dipingat. Ya, jadi kalau nak katakan beri saya 100 juta pound pun, saya takkan dapat bawa balik 9 pingat emas. Betul. Ya, jadi masalah kewangan tu bergantung kepada keperluan. Pulang pada sama ada kita ada tak atlet ini, kita ada tak talent ini, capability dia untuk pertamanya melayakkan diri. Jangan, sebab nak layakkan diri sekarang pun bukannya senang. Bukannya senang. Nak layakkan diri ke Olimpik tu bukannya senang. Stiff competition. Ya, bukannya senang. Jadi keperluan duit tu adalah untuk menaja pelumba-pelumba kita, pegawai-pegawai kita, sokongannya untuk pertama melayakkan diri kita dulu. Ya, kalau kita tak boleh layak, tak mimpilah nak menang pingat macam mana pun. Ya. Jadi segala-galanya tidak sepenuhnya bergantung kepada bajet. Ia bergantung kepada, kalau saya, kesungguhan, keyakinan dan juga semangat yang mahu lontarkan oleh atlet. Baik, terima kasih kepada Datuk Naim Muhammad selaku Timbalan Presiden PKBM. Datuk Daniel, thank you very much as a chef division untuk Sukan Asia. Saya suka Datuk Daniel pasal sentiasa tersenyum. Sempat saya ingat lagi di Incheon, Datuk sempat belanja saya air. Dengan Zurani saya tak tahulah, mungkin ada t-shirt ke dapat. Okey, terima kasih Zurani. Terima kasih. Wartawan kita malam ini, dan okey Ira, kita